birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, semua kita nak belajar ibadat. Kita nak belajar ibadat muka surat 38. Okey, dah ready semua? Dah. Okey. Kita nak belajar pada petang ni adalah tajuk rukun mandi. Kita tengok yang pertama. Rukun mandi ialah yang pertama apa? Okey, pandai. Yang pertama adalah niat. Jadi, dalam setiap apa perkara yang kita lakukan adalah didahulukan dengan niat. Kita boleh tengok dekat buku. Niat iaitu meniatkan oleh orang yang berjunub. Mengangkat junubah atau mengangkat hadas besar. Atau mengharuskan fardu solat atau fardu mandi. Atau menunaikan fardu mandi atau mandi yang difardukan atau tidak. Atau mandi yang wajib. Bunyi bising ni bunyi apa? Tutup mic Nafal. Sekejap. Boleh tak? Tak tahu, tak jumpa mic kat mana. Awak guna handphone ke laptop? Handphone. Awak tekan skrin. Lepas tu dia akan Skrin. dia muncul lambang speaker tu, lambang mic tu. Tekan. Dah. Okey, tekan. Okey, pandai. Okey, sekarang kita nak belajar rukun mandi. Yang pertama adalah niat. Tak kira apa pun perkara yang kita lakukan, kita mesti dahulukan dengan niat. Awak nak pergi sekolah, awak niat kerana Allah. Awak nak pakai baju, awak niat. Awak nak buat apa, memang semua yang kita buat memang didahulukan dengan niat. Kalau kita nak mandi wajib, kita niat dalam hati kita nak mandi hadas besar. Jadi apa perkara yang kita lakukan adalah berdasarkan niat. Kita tengok dekat kitab muka surat 38 tu, dekat keterangan yang pertama adalah tiada memadai dengan niat mandi semata-mata. Yang kedua, perempuan yang haid atau nifas hendaklah niat mengangkat hadas haid atau nifas. Itu apa yang saya cakapkan tadilah. Jadi bila kita nak mandi wajib dan sebagainya, kita kena niat dalam hati kita ni yang kita ni mandi berdasarkan niat mandi hadas besar. Kalau nak niat mandi wajib tu untuk nifas, mandi nifas. Yang penting kita kena niat. Yang ketiga apa? Wajib disertakan niat pada ketika awal basuh anggota supaya dikira basuhnya. Tanpa wajib diulangi basuhnya. Jika disertakan niat selepas membasuh sebahagian daripada mukanya, nescaya wajib ia mengulangi basuh sebahagian tersebut. Jadi maksudnya kat sini, kalau kita niat ni, kita wajib sertakan niat tu pada awal basuhan. Contoh awak nak mandi wajib ni, awak nak mandi hari sunat, hari raya dan sebagainya. Bila kita nak basuh kat kepala ni, masa kita nak basuh ni, kita sambil niat dalam hati. Sahaja aku mandi sunat hari raya kerana Allah Ta'ala. Lepas tu terus basuh. Itu maksudnya di situ. Kita tengok rukun mandi yang kedua. Apa dia? Menghilangkan najis. Okey, pandai. Yang kedua adalah menghilangkan najis. Menghilangkan najis ni apa? Menghilangkan najis yang terdapat pada badan kita. Okey, menurut pendapat yang dirajahkan, iaitu pendapat yang kuat atau tepat oleh Imam Rafi'i. Apa yang Imam Rafi'i kata? Yang pertama, tidak memadai dengan sekali basuh ke atas hadas dan najis. Tetapi menurut Imam Nawawi pula, yang rajahnya adalah memadai dengan sekali basuh saja. Kiranya kalau awak punya badan, contoh dekat tangan awak terkena najis, awak nak basuh najis kucing, tapi tiba-tiba terselit pula kena awak punya tangan. Jadi itu maksudnya kalau sekali basuhan tu dah boleh hilangkan bau najis tu, maka dah tak payah basuh untuk kali kedua. Tapi bila kita bau masih bau lagi, maka kita kena wajib untuk basuh untuk kali kedua supaya hilang bau. Okey, kita tengok yang kedua pula. Jika najis aini, wajiblah dibasuh sehingga hilang sifatnya, bau, rasa dan warna.
Jika tidak, hilang sifatnya dengan sekali basuhan. Hendaklah diulang sehingga hilang sifat-sifat tersebut. Maksudnya najis aini ni apa? Najis yang kita nampak. Najis apa? Najis kucing, najis tai cicak ke, lagi najis apa? Itu semua adalah najis aini, najis yang kita nampak. Jadi najis tu wajib untuk kita basuh dengan lebih daripada sekali basuhan jika terdapat bau yang tidak hilang lagi. Najis aini ni kita kena basuh sehingga hilang bau, warna dan rasa. Okey. Kita tengok yang ketiga pula. Apa dia rukun mandi yang ketiga? Menyampaikan air kepada segala bulu-bulu dan kulit. Okey, pandai. Jadi yang ketiga adalah menyampaikan air kepada segala bulu-bulu dan kulit. Okey, menyampaikan air ni kepada segala bulu-bulu ni kat badan kita ni terlalu banyak. Bulu hidung, bulu kening, lagi apa? Bulu bulu roma kita ni, nampak kat muka, kat tangan, lagi apa? Bulu ketiak, bulu ari-ari dekat bahagian kemaluan, bulu kaki, apa segala bulu yang terdapat dekat dalam anggota badan kita, maka wajib untuk kita mengalirkan air tu sehingga kena kepada kulit kita. Okey, kita tengok yang pertama. Jika tertinggal seurat bulu, mandinya tidak memadai. Maksudnya tidak sah. Okey, jika seurat bulu, maksudnya seurat bulu yang terdapat dalam, contohlah bulu, susahlah nak cakap bulu ni. Awak faham jelas sendiri tentang bulu ni. Okey, kalau awak tertinggal seurat bulu pun ketika mandi, maka mandiannya tidak sah. Jadi masa kita mandi, contohnya terutama sekali perempuan ketika haid, bila kita nak mandi wajib, kita kena mandi betul-betul. Basuh, ngalirkan air, rambut kita ni ngalirkan betul-betul dekat sampai ke kulit, bulu ketiak, apa ni kat lubang pusat, lagi apa? Benda-benda yang terselit-selit, pelipat-pelipat tu kita kena wajib diri kita ni untuk alirkan air supaya terkena pada kulit. Jika tidak, maka mandian kita tidak sah. Okey, kita tengok yang kedua adalah jika dicabutkan bulu sebelum mandi wajib, wajiblah dibasuh tempatnya, sama ada bulu di kepala atau lainnya, atau sama ada bulu yang jarang atau tebal. Nampak tak kat sini? Jika dicabutkan bulu sebelum mandi wajib, kita dah cabut bulu tu sebelum kita mandi wajib, maka wajib untuk kita basuh tempat tersebut, sama ada bulunya di kepala. Contoh kita potong rambut kita ni kat bahagian tu, kita wajib basuh dekat bahagian tersebut sebelum bila kita potong tu sebelum kita mandi wajib. Itu maksudnya. Sama ada benda tu jarang ke, tebal ke dan sebagainya, kita kena wajib untuk mengalirkan air tersebut. Okey, kita tengok yang ketiga. Tidak wajib membasuh bulu yang tumbuh di dalam hidung atau mata kerana ia merupakan anggota batin yang tidak perlu dibasuh. Tetapi jika terkena najis bulu yang tersebut, maka wajiblah menghilangkan najisnya terlebih dahulu. Okey, jadi bulu-bulu kat hidung ni, siapa yang bulu hidungnya tebal tu, bulu kat mata ni, ni semua ni tidak wajib pun untuk kita mengalirkan. Cukuplah kalau alirkan macam gini je cukup. Tak payah nak sampai jolok-jolok hidung tu. Tidak perlu. Bulu mata ni, contoh bulu hidung tu dah tebal, guntinglah. Jangan sampai selekeh sampai keluar bulunya tu kan. Macam tu. Jadi bulu mata dengan bulu hidung dengan bahagian mata dikecualikanlah daripada anggota yang wajib untuk mengalirkan airnya. Okey, kita tengok muka surat 40 yang seterusnya apa? Yang seterusnya adalah rambut yang bersanggul dan yang dijalin. Dijalin ni maknanya tocang, rambut yang tocang wajib diuraikan jika air tidak sampai ke kulit kepala. Jadi yang perempuan, tolong ambil perhatian terhadap perkara ini. Jika rambut awak panjang, jika rambut awak tu bertocang, berikat, pastikan sebelum awak mandi wajib, pastikan awak punya rambut tu telah terurai. Telah terurai tu maksudnya tidak perlu awak ikat rambut tu bila awak nak mandi wajib. Bila awak nak mandi wajib tak perlu pun nak ikat.
rambut tu. Supaya air yang sampai di kepala awak ni terkena sampai ke kulit. Okey. Yang baru masuk ni tolong buka buku ibadat muka surat 39. Tapi kita dah sampai muka surat 40. Tengok je huraiannya. Kita belajar hari ni tentang rukun mandi. Okey, kita tengok yang seterusnya. Batin bulu yang tersimpul dengan sendirinya. Batin bulu tersebut adalah dimaafkan walaupun banyak. Okey. Yang seterusnya, wajib membasuh barang yang zahir pada 2 lubang telinga, hidung yang terpotong dan bahagian badan yang pecah seperti pecah-pecah yang terdapat pada kaki. Ini nak dikatakan kepada golongan yang aksiden lah, terdapat kemalangan, lepas tu nak dikatakan hidungnya tertanggal ataupun dan sebagainya, maka wajib ketika membasuhkan jenazah tersebut kita ngalirkan air betul-betul ke kulit sehingga terkena kulit. Okey, kita tengok yang seterusnya. Wajib menyampaikan air pada bawah kulfah. Kulfah ni apa? Kulit yang menutup kepala zakar bagi orang yang belum bersunat. Okey, bagi golongan lelaki ataupun wanita yang belum bersunat. Okey, tapi yang ni khusus untuk lelaki. Kepala zakar yang bagi orang yang belum bersunat, kenakan betul-betul dekat bahagian depan tu. Sebab kulit tu tertutup. Jadi bila nak mandi wajib tu, pastikan dia mengalir betul-betul di bahagian tersebut. Dan yang zahir pada faraj perempuan. Okey, yang perempuan ketika duduk bagi qada hajat, kerana kedua-duanya merupakan anggota zahir. Bagi lelaki, kulit yang menutup bawah kulfah tu, kulit yang menutup kepala zakar. Untuk yang perempuan, ketika duduk bagi qada hajat, faraj perempuan yang zahir. Jika awak tengah cangkung dan sebagainya, maaf kita bukan nak lucah dan sebagainya, tapi ini untuk ilmu awak, untuk pengetahuan awak supaya awak tahu itu bahagian mana dan sebagainya. Dalam istilah ilmu tak ada masalah jika terdapat begini untuk kita belajar. Okey, kita tengok. Kerana kedua-duanya merupakan anggota yang zahir. Okey, yang bahagian ni semua faham? Faham? Faham. Okey, bagus. Faham. Tolong ambil perhatian betul-betul tentang perkara ni ya. Jangan buat main-main. Sebab ini adalah untuk menyucikan kita punya badan supaya terlindung daripada kekotoran. Jadi bila mandian awak tak sah, macam mana awak nak melakukan solat dengan sempurna kan? Jadi kena mandi betul-betul supaya solat kita sempurna. Apa yang kita buat semua sah. Okey, kita tengok yang seterusnya. Jika tidak dapat dibasuh di bawah kulfah. Jika tidak dapat dibasuh di bawah kulfah, ingat tahu kulfah ni apa? Kulit yang menutup kepala zakar bagi orang yang belum bersunat. Okey, jika tidak dapat dibasuh di bawah kulfah, maka wajiblah disunatkan seorang yang masih hidup. Jika belum bersunat, sunatlah dulu. Macam tu. Kalau nak lebih senang untuk mandi wajib. Jika uzur, ini untuk perempuan, jika uzur, solat dilakukan seperti keadaan faqidu tahurain, iaitu orang yang tidak dapat menggunakan dua penyuci, air dan tanah. Ini berhubung dengan orang yang hidup. Jadi perkara-perkara ini adalah yang ditujukan kepada orang-orang yang masih hidup macam kita inilah. Okey, kita tengok yang seterusnya. Seseorang yang mati yang tidak dapat dibasuh di bawah kulfah tidaklah wajib dihilangkan kerana menghina mayat dan ditanamkan tanpa disolatkan mengikut pendapat Mu'tamad Syekh Imam Al-Ramli. Menurut pendapat Ibnu Hajar pula hendaklah ditayamumkan dan disolatkan kerana darurat. Jadi apabila kita berhadapan dengan situasi yang begini, boleh memudaratkan mayat, maka tidak wajib pun untuk kita mengalirkan air kepada bahagian bawah kulfah si mayat. Sebab kita takut kita akan menghina mayat tersebut. Jadi untuk mengelakkan fitnah dan sebagainya, maka kita gunakanlah tayamum untuk disolatkan sebab perkara ini adalah darurat. Okey, kita tengok yang terakhir sekali adalah wajib juga membasuh masrabah. Masrabah ni apa? Lingkaran lubang dubur. Lingkaran lubang dubur ni apa? Punggung awak semua tu. Kerana ia merupakan anggota zahir ketika qada hajat dan hendaklah dikembangkan sedikit supaya air sampai kepadanya.
Okey, tu faham. Okey, ni contoh. Punggung awak bayangkan ni, punggung awak tu kan ada lubang kan. Kembangkan sikit benda tu supaya air tu senang masuk dekat awak punya kulit. Jadi mandian awak akan jadi sah. Cuma kalau awak tak buat begitu, nanti takut air tu tidak mengalir, nanti mandian awak tak sah lah. Ketawa kan. Tapi nampak kelakar. Tapi inilah yang sinonim dekat masyarakat kita sekarang yang tidak lakukan perkara tersebut. Okey, setakat ni semua faham? Faham. Faham. Okey, bagusnya anak Ustazah. Faham je semua. Okey, jadi nanti Ustazah akan bagi latihan dekat dalam grup. Nanti tolong siapkan. Ada masa ni kan, sebab awak dari pukul 3 sampai pukul 4. Dalam masa 45 minit ni tolong siapkan. Lepas dah siap, tolong ambil gambar bagi pada saya. Nanti saya bagi dokumennya. Pada yang tidak ada printer, tak apa, awak buat je dalam buku tulis tu. Lepas tu buat soalan pertama apa, salin balik. Yang ada printer, print. Lepas tu jawab. Lepas tu tampal dalam buku. Jelas? Jelas. Okey, bagus. Tolong siapkan. Saya nak tengok hari ni juga. Sikit je soalan saya bagi nanti. Okey. Ada apa-apa lagi soalan nak tanya? Ada yang tak faham? Ada. Okey. Jadi hari ni kita nak belajar tentang rukun mandi. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua? Niat. Menghilangkan najis. Okey, yang ketiga? Menyampaikan air kepada segala bulu-bulu dan kulit. Okey, bagus. Jadi ketiga-tiga ini adalah sangat penting untuk kita lakukan kerana ia adalah terdiri daripada rukun mandi. Jika rukun mandi ni tak lengkap, maka mandian kita tidak sah. Okey? Nampak perkara ni remeh, tapi ini adalah perkara yang sangat-sangat kita lakukan pada rutin harian kita. Jadi wajib untuk kita ambil perhatian, timba ilmu ni, lakukan dan amalkan. Tak semestinya mandi wajib je, solat sunat boleh, mandi sunat boleh dan sebagainya. Okey, sekian itu sahaja untuk pembelajaran kita pada petang ini. Kita akhiri dengan takbir kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil Okey semua, sekejap Ustazah nak ambil gambar. Peace. Okey. 1, 2, 3. Okey lah. Dah. Takkan nak ada break Dah. Okey. Jadi nanti Ustazah bagi. Lepas kelas ni nanti saya bagi, tolong siapkan dan lengkapkan. Kalau ada apa-apa nak tanya, tolong tanya dalam grup. Okey? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah boleh left. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam.